Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala anugerah nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sama ada dalam keadaan kita sedar ataupun tidak. Marilah sama-sama kita sentiasa rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang telah diberikan. Alhamdulillah juga, marilah sama-sama kita lafazkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan keimanan dalam diri kita yang menandakan, yang membolehkan untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan keimanan yang ada dalam diri kita mendekatkan, meningkatkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, untuk mengisi sedikit ruang yang ada di antara maghrib dan isyak ini, mudah-mudahan dengan majlis ilmu ini memberi manfaat kepada kita semua, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala ganjarkan kebaikan di atas segala apa yang kita laksanakan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini ada satu kisah yang berlaku dalam negara kita, iaitu berkenaan dengan seorang manusia, seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang umur lebih kurang 39 tahun. Dak tular hari ini berkenaan dengan penghinaan kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang tengoklah video yang tular hari ni, yang viral hari ni. Tak. Nampak pada gaya macam Melayu Islam kita lah. Tak. Tapi dengan ungkapan yang telah menghina agama Allah Subhanahu wa taala, yang telah menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghina Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ini viral dan akhirnya sekali tengok video tadi, boleh ambil lah, masuk lokat dan sebagainya lah. Tapi perkara ini mudah-mudahan menjadi kepada kita semua dan juga orang di luar sana supaya tidak mudah untuk membuat satu penghinaan kepada agama Allah Ta'ala, dan lebih-lebih lagi kepada Nabi dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam video yang kita tengok hari ini, tiga-tiga dia hina belaka. Dia kata agama Islam ni macam-macam lah. Walaupun video yang sangat pendek, dia kata Nabi ni mana cukup tiga. Dia hina agama Allah Subhanahu wa ta'ala, hinanya Nabi, dan juga hina kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Tiga sekaligus. Akhir sekali ada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang pergi pukul. Tak. Last sekali minta maaf. Tapi nak kabarnya, perbuatan ini kalau kita tengok sejak 2 menjak kebelakangan ini, ramainya manusia yang begitu berani menghina kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menghina batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ini juga memberi satu pengajaran kepada umat Islam, kepada kita semua, supaya kita sentiasa rasa sensitif dengan perkara-perkara yang berlaku seperti ini. Tak. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita sebut tadi, dengan keimanan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita rasa perkara tersebut yang kalau orang tak rasa ni kan ya, orang tak rasa orang hina Nabi macam tak ada benda lah. Tak. Kalau mari semayang pun macam saja je. Tak. Allahu Akbar, Allah Maha Besar kat takbir, tapi orang hina agama Allah, kita rasa tak ada benda. Masing-masing boleh cek balik. Tak. Cek kat mana tu, masing-masing boleh tengok. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pada malam ini marilah sama-sama kita mendengar satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang panjang berkenaan dengan doa berlindung daripada 4 kejahatan. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala walam ashhadhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam walakin haddathanihi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hatiin libanin najari ala baghlatin lahu wa nahnu ma'ah idh hadat bihi fakadat tulkihi wa iza aqrabun sittatun aw khamsatun aw arba'atun qala kadza kana yaqulu Jurayriyu faqala man ya'rifu ashab hadhihi al-akbar faqala rajulun ana qala famata mata haula qala matu fil ishraq faqala inna hadhihi al-ummah tubtala fi quburiha falawla an la tanafanu lada'utu Allah an yusmi'akum min azabil qabri allazi asma'u min thumma aqbala alayna biwajhihi faqala ta'awwadhu billahi min azabin nar qalu na'udzu billahi min azabin nar qala ta'awwadhu billahi min azabil qabr qalu na'udzu billahi min azabil qabr qala ta'awwadhu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan qalu na'udzu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan qala ta'awwadhu billahi min fi'atid dajjal qalu na'udzu billahi min fitnatid dajjal. Satu hadis yang panjang berkenaan doa berlindung daripada 4 kejahatan, yang bermaksud dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu katanya, aku tidak menyaksikan mendengar hadis ini secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang menceritakannya kepadaku. Katanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah kebun milik Bani Najjar sambil menunggang baralnya, dan kami bersama baginda, tiba-tiba baral itu sedikit condong hingga hampir menjatuhkan baginda. Ternyata ada 5 atau 4 buah kubur di situ, seperti mana yang dikatakan oleh Al-Jurairi. Nabi SAW pun bersabda, siapa yang mengetahui siapakah penghuni kubur-kubur ini? Seseorang menjawab, saya. Nabi bertanya, bila mereka meninggal dunia? Dia menjawab, mereka meninggal dunia pada tempoh kesyirikan. Nabi pun berkata, sesungguhnya umat ini diuji di dalam kuburnya. Jika tidak kerana kamu tidak dapat diam lantaran kerana takut, nescaya aku sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendengarkan kepada kamu
seksa kubur yang aku dengar. Kemudian Nabi SAW menghadap ke arah kami lalu bersabda, berlindunglah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dari seksa neraka. Mereka pun mengucapkan, kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari seksa neraka. Nabi pun bersabda lagi, berlindunglah dengan berdoa kepada Allah dari seksa kubur. Mereka pun mengucapkan, kami berlindung kepada Allah dari seksa kubur. Nabi SAW bersabda lagi, berlindunglah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah yang zahir dan yang tersembunyi. Mereka menjawab, kami berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang zahir dan yang tersembunyi. Lalu Nabi SAW bersabda lagi, berlindunglah kamu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal. Mereka berkata, kami berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang panjang nak mengingatkan kita kepada 4 perkara yang Nabi minta kepada sahabat-sahabat yang ikut dengan dia supaya berlindung daripada 4 perkara ni. Dan menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, hadis ini berkenaan dengan azab dan nikmat di dalam kubur kerana bertaraf mutawatir. Justru beriktikad dengan perkara ini adalah wajib. Maksud beriktikad dengan perkara ini adalah wajib adalah untuk kita percaya perkara yang nak diceritakan dalam hadis ini, iaitu pada sabda Nabi SAW. Nabi kata apa? Sesungguhnya umat ini diuji di dalam kuburnya, supaya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan perkara-perkara raib dan juga perkara-perkara yang kita sebut adanya balasan baik, adanya balasan jahat. Perkara ini kita kena i'tikad dalam hati kita supaya kita betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa seksa kubur ini adalah perkara yang betul. Azab dalam kubur ini adalah perkara yang memang akan berlaku sekiranya manusia ataupun kita ini melanggar azab, melanggar perkara-perkara yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman dengannya adalah satu kemestian. Beriman dengan perkara yang berlaku dalam kubur ni, dan azab seksa yang ada ni adalah satu kemestian tanpa bercakap tentang kaifiatnya, kerana ia adalah urusan ghaib yang akal tidak mampu untuk mengerti. Akal kita tak boleh nak fikir. Betul kita baca dalam buku ataupun kita baca dalam Al-Quran terjemahannya, tak ada azab yang kalau kata tak semayang dibakar sehingga menggelegak otaknya, tak. Tapi kita tak terbayang gelegak macam mana. Adakah gelegak tu macam kari kepala kambing ke, gelegak tengah gelegak, tak. Tetapi beriman kepada perkara ini adalah satu kemestian. Beriman kepada perkara yang kita sebut ini adalah satu perkara yang wajib kita beriman. Secara gambarannya kita tak boleh nak jelas. Sakit api neraka, panasnya api neraka, panas setara mana? Kita tak tahu setara mana. Tak. Lebih-lebih lagi ia adalah alam yang belum kita tempuhi. Kita nak cerita lebih pun kita tak boleh, sebab kita tak duduk di situ. Kalau kita duduk di situ pun kita tak nak cerita, tak. Tak boleh. Jadi perkara ini setiap kita akan merasai alam yang kita akan tempuh selepas pada ini. Dan hadis ini juga nak menceritakan, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menceritakan bahawa ketika mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kebun salah satu kabilah Ansar yang bernama Bani Najjar, bagi dia bertanya tentang perkuburan di situ. Tak, kalau kita baca hadis-hadis, bila Nabi lalu satu kawasan, tak berjumpa dengan satu perkuburan.
Satu perkuburan, Nabi pun tanya hak ramai-ramai ni, hak mari dengan dia, tahu tak siapa yang ada dalam kubur ni? Dan salah seorang daripada rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjawab, mereka mati pada zaman kesyirikan. Mati pada zaman jahiliyah, mati pada tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila salah seorang menjawab, Nabi pun bersabda, sesungguhnya umat ini diuji di dalam kuburnya, kemudian diberi nikmat atau disiksa. Ni yang kita sebut tadi, dak wahadainahun najdain. Dak Allah Taala jadi atas dunia ni berpasangan, adanya satu kebaikan, adanya kejahatan. Dan perkara inilah yang akan menandakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak. Kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberi siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Waliyazubillah. Kalau kita beriman, kita akan mendapat nikmat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya tidak kerana bimbang kamu tidak akan berdiam diri, nescaya aku sudah berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kamu siksa kubur yang aku dengar. Nabi kata kepada para sahabat yang ikut rombongan tersebut, kalau aku tak kisah dah mau ni, hak mari dengan aku ni, Nabi akak tanya nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya perdengarkan apa yang berlaku dalam kubur tersebut. Tak. Biasakan kita dengar kalau kita iring jenazah siapa ke kubur, 7 langkah ke apa langkah? 7. Tak, 7 langkah akan berlakulah bermulanya tak perkara-perkara yang kita sebut dalam kubur. Tak, kalau kata Allah Taala perdengarkan kepada kita apa yang berlaku, agak-agak ramai dah ikut kubur. Tak? Tak. Ini Nabi sebut dalam hadis ni, hak rombongan dia ni, kalau aku tak bimbangkan demu semua ni, aku akan berdoa kepada Allah supaya dengarkan. Tapi Nabi sebut, kerana aku bimbang kepada para sahabat, aku tidak berdoa kepada Allah untuk memperdengarkan. Sebab apa? Bila diperdengarkan, nescaya kita akan gerung dan rasa takut tak dengan apa yang perkara yang berlaku di alam kubur. Dan seandainya kamu mendengarnya, pasti kamu tidak mampu berdiam lantaran takut mendengar suara teriakan mayat di dalam kubur sehingga kan seolah-olah tercabut jantung dan takut aib kerabat diketahui. Ini antara perkara yang hikmah sebab apa Allah tak dengarkan perkara-perkara tersebut kepada kita. Antaranya yang disebut di sini adalah untuk menjaga aib si mati dan sebagainya. Tak. Kalau kita tengok kalau dulu kok cerita, apa ni bukan cerita, majalah Mastika dan sebagainya tak. Kalau Mastika ni menceritakan apa, mereka tak tahulah kisah benar ke tak. Cerita tentang azab kubur dan sebagainya. Tak. Kalau kita tengok, kalau TV pun dia, kisah pengkali kubur. Tak. Bagaimana yang ditunjukkan, walaupun perkara tu kita tak nak bayang, tapi pengajaran yang dibawa dalam cerita-cerita tu nak memberi satu gambaran bahawa bila buat jahat akan dibalas dengan jahat. Tak, bila buat baik akan dibalas dengan baik. Jangan kita tengok oh gini kok, tak. Kita tak fikir. Tapi nak cerita kepada kita bahawa bila kita buat jahat, Allah Taala akan balas dengan perkara jahat. Tak. Adalah tanah tak terima mayat lah, tanah pun capok semula. Tak. Itu yang digambarkan oleh manusia. Tapi hakikatnya kita perlu beriman kepada Allah bahawa setiap perkara yang kita lakukan ni kita akan dapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah para sahabat lalu bersabda, mohonlah kepada Allah agar dia menghindarkan kamu dari siksa neraka. Mereka menjawab, kami berlindung kepada Allah dari siksa neraka.
Lalu Nabi bersabda lagi, mohonlah kepada Allah agar dia menghindarkan kamu dari siksa kubur. Mereka menjawab, kami berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Dan seterusnya Nabi bersabda lagi supaya berdoa untuk berlindung daripada fitnah-fitnah zahir ataupun perkara yang tersembunyi. Dan yang terakhir Nabi minta supaya para sahabat ni minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala berlindung dari fitnah-fitnah yang fitnah Dajjal, kerana ia adalah fitnah terbesar yang boleh mengundang kekufuran, seterusnya menerima seksaan yang kekal di dalam neraka. Jadi 4 perkara Nabi minta, Nabi ajar kepada para sahabat supaya berdoa kepada Allah minta 4 perkara ni untuk kita lindung. Yang pertama, seksa api neraka. Yang keduanya, seksa kubur. Yang ketiganya, berlindung daripada fitnah zahir ataupun tersembunyi. Yang keempat adalah hindar daripada fitnah Dajjal. Ini 4 perkara yang Nabi sebut dalam hadis ini supaya kita sentiasa berdoa kepada Allah, kita minta lindung. Seksa api neraka, seperti mana yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tak, yang sentiasa kita ulang supaya Allah Ta'ala hindarkan kita daripada perkara-perkara yang tak baik, hindar daripada api neraka dan sebagainya. Apabila Nabi sebut 4 perkara ni, terus para sahabat yang ikut dengan Nabi terus berdoa supaya Allah Ta'ala memberi perlindungan kepada mereka ni supaya tidak orang kata tidak berlaku ataupun tidak menghadapi perkara-perkara tersebut. Dan berdasarkan hadis ni juga dihimpunkan satu doa Nabi seperti mana yang diketahui oleh umum, satu doa yang Nabi ajar kepada kita. Tak, Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika minal fitan ma zahara minha wa ma batan wa a'udzubika min fitnatid dajjal. Ini doa yang Nabi ajar kepada kita supaya kita sentiasa dapat berlindung daripada perkara yang 4 tersebut. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan dari azab neraka, aku memohon perlindungan dari azab kubur, aku memohon perlindungan dari fitnah yang zahir dan yang batin, serta aku memohon perlindungan dari fitnah Dajjal. Jadi kita bila dah kita tahu perkara ni, dah supaya kita beramal dengan doa ini, supaya kita sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berlindung daripada 4 ni. Sebagaimana yang kita sebut seksa kubur, sebagaimana yang kita dengar ustaz-ustaz mengajar, sebagaimana yang kita baca dalam buku-buku yang ada. Tak, kalau kita baca, kita renung, kita tidak mampu untuk menghadapinya. Walaupun kita tidak menghadapi dalam keadaan ini, tapi dengan perkara yang kita dengar dia ceritakan ni, kita tak mampu dah. Tak, contoh kepanasan api neraka yang kita sebut, tak tahu panas dari mana. Tak, air ni panas sikit pun masuk dalam bilik aircon tu. Tak, oh tu panas gitu. Orang kata panas panas dapur apa ni, api dapur masuk tu pun kadang-kadang kita tak tahan. Tak, sakit kena jarum pun kadang-kadang kita tak tahan, apatah lagi kita nak berhadapan dengan seksa kubur yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dalam perkara dalam banyak hadis yang telah diceritakan kepada kepada kita. Antaranya juga iaitu fitnah yang zahir dan fitnah yang tersembunyi. Fitnah ni sangat banyaklah kalau kita nak tengok yang berlaku pada akhir zaman ini. Sama ada fitnah kepada kita, sama ada fitnah yang berlaku dalam masyarakat, dan juga fitnah yang berlaku dalam negara kita. Dan perkara-perkara ini akan mengundang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena ingat bahawa bala Allah Subhanahu Wa Taala ini
bukan sahaja ia menimpa kepada individu-individu, tetapi bala yang Allah Ta'ala turun ni akan menimpa keseluruhan manusia yang ada atas muka bumi. Dan ini pun kita telah tengok dan kita baca sejarah-sejarah yang telah berlaku pada zaman Nabi SAW dan juga para Nabi sebelum daripada itu. Dan antaranya bagaimana kisah yang diceritakan kepada yang berlaku kepada Qarun, Namrud dan sebagainya, Firaun dan sebagainya. Tak, kisah-kisah ini menjadi pengajaran kepada kita. Tak, supaya kita ambil iktibar dan tidak berlaku kepada kita dan tidak berlaku kepada masyarakat hari ini. Tetapi sesungguhnya memang betul lah kata Allah Subhanahu Wa Taala, tak, perkara yang baik ini perlu kepada istiqamah untuk kita terus berpegang kepadanya, dan perkara kejahatan ni sangat mudah untuk kita leka dan sebagainya. Dan Nabi SAW memohon perlindungan daripada 4 perkara ini kerana ia adalah kejahatan yang paling dahsyat di dunia dan di akhirat. Dan atas sebab itu jugalah Nabi SAW berdoa dengan doa ini di setiap hujung solat baginda. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu dubura kulli salatin min arba'ah, yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri, Allahumma inni a'udzu bika min azabin nar, Allahumma inni a'udzu bika minal fitan ma zahara minha wa ma batan, Allahumma inni a'udzu bika min fitnatil umur min fitnatil kazzab. Terjemahannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan di hujung solatnya sebelum memberi salam dari 4 perkara. Baginda berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan daripada azab kubur, aku memohon perlindungan dari azab neraka, aku memohon perlindungan dari fitnah yang zahir dan batin, aku memohon perlindungan dari fitnah Dajjal yang buta sebelah dan pembohon yang besar. Jadi banyak hadis nak menyatakan bahawa amalan ataupun doa-doa ini dibaca oleh Nabi pada setiap hari dan juga pada setiap solat dia. Tak. Ni doa yang diajar oleh Nabi dan kita boleh amal perkara tersebut dalam solat kita dan sebagainya. Walaupun dalam hadis ini menyebut kepada kita 4 perkara, bukanlah semata-mata yang kita sebut 4 perkara ini, tetapi banyak lagi perkara-perkara yang kita perlu hindari. Tetapi keutamaan yang disebut dalam hadis ini adalah perkara yang terbesar dalam kehidupan kita, supaya kita dijauhi dengan 4 perkara ini. Tak. Kalau kita tengok, yang paling besar juga Nabi sebut ni adalah fitnah Dajjal. Tak. Dajjal ni banyaklah kisah yang kita dengar. Tak. Bagaimana, kat mana dia keluar dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam satu kitab Asra' As-Sa'ah menjelaskan terdapat lebih kurang 23 bentuk makna daripada lafaz Al-Masih, tak, sebagaimana yang diungkap oleh Abu Abdillah Al-Qurtubi, yang nak menggambarkan kepada kita ni maksud Al-Masih yang berkait dengan Dajjal ini. Dan juga disebut kesesatan Al-Masih Ad-Dajjal ini yang disebut oleh tadi Abu Abdillah Al-Qurtubi. Maksud Al-Masih adalah yang benar dan suka kepada kebenaran, dan Ad-Dalalil Al-Kazzab yang sesat lagi pembohong. Maka Al-Masih Isa alaihi salam merujuk kepada kebenaran, dan Al-Masih ini merujuk kepada Nabi Isa, dan Al-Dajjal ini merujuk kepada pembohongan dan juga dengan penuh kesesatan.
Tak, satu gelaran kepada Nabi Isa adalah Al-Masih. Tak, yang kita tahu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta dua Al-Masih yang berbeza, Isa alaihi salam dan juga Isa ni adalah Al-Masih yang membawa petunjuk yang dapat menyembuhkan penyakit buta. Dan kita tengoklah bagaimana mukjizat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Isa alaihi salam dengan izin Allah. Dan antara mukjizatnya boleh menghidupkan orang yang mati. Ni antara mukjizat. Cuma kita nak sebut sini adalah Dajjal. Tak. Macam ni kalau kita tengok ataupun kita baca berkenaan dengan Dajjal ini, tak, rupa bentuknya orang kata mata satu, mata di tengah-tengah akan timbul, akan keluar daripada banyak tempat lah. Katanya ada salah satu di Palestin dan sebagainya, banyak. Tapi ini kita sebut adalah akhir zaman. Dan kita tengok suasana perkara-perkara yang berlaku atas dunia ini, tak, musibah-musibah yang berlaku ni, banyak para ulama yang menyatakan dan selalu kita sebut bahawa kita sekarang ni telah berada pada akhir zaman. Tak. Dan kita tengoklah, kalau kita tengok pada mata kasar, mungkin kita takkan nampak perkara-perkara tersebut, kerana kadang-kadang kita leka dengan peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kalau kita tengok laut lah, kita tengok laut. Tak. Daratan sebenarnya, daratan laut ni semakin hari semakin hilang. Kalau pergi patah ke, kita boleh tengoklah, maksudnya hakisan demi hakisan berlaku dalam orang kata dalam geografi bentuk muka bumi kita ni. Tak, patah darat pun semakin hari semakin hilang. Maksudnya air semakin banyak. Kalau kita tengok macam patah batu buruk contoh, darat tak apa nak ada dah sebenarnya. Kalau kita tengok dulu kita boleh main bola lapang sampai laut, tapi lah ni nak main bola pun tak, sepak sekali patang laut dah. Maksudnya geografi muka bentuk bumi kita ni sebenarnya setiap hari dia akan berubah. Tak, dia akan berubah menyebabkan banyaklah kajian nak menyatakan bahawa yang kita sebut tadi, kita berada di akhir zaman ni. Banyak tanda-tanda yang Allah Ta'ala beri ingat kepada kita supaya kita sentiasa bersedia dengan orang kata bersedia untuk menghadapi kematian dan juga dengan kehancuran dunia. Maksud kehancuran ni adalah sebab kita tak tahu bila akan berlakunya kiamat dan sebagainya. Jadi kita yang hidup ni kena sentiasa bersedia untuk menghadapi untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedia macam mana? Di antaranya yang kita sebut tadi, bersedia dengan perkara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh tadi 4 doa kepada kita. Tak banyaklah doa-doa yang Nabi ajar kepada kita untuk kita amalkan, untuk kita sentiasa beramal dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyaklah kalau kita baca kisah Dajjal ni, banyak perkara-perkara yang kita akan temui. Tak, bagaimana siapa pengikut Dajjal dan sebagainya. Tak. Sebab kita kena ingat bila kita matinya, Allah Ta'ala matikan kita ni, segala bentuk perkara yang kita nak laksanakan, kita tidak akan dapat laksanakan. Tak. Sebab itulah ada kisah yang menceritakan kepada kita bahawa dalam surah, apa surah tu, berkenaan dengan dibangkitkan. Tak, bila meninggalnya kita ni, Allah Ta'ala bangkitkan kita. Tak, satu permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekiranya aku dilahirkan ataupun aku dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas muka bumi ni, aku akan buat segala yang Allah Ta'ala suruh. Tapi benda tu tidak akan berlaku. Jadi inilah masa, orang kata masa yang ada, yang Allah Ta'ala izinkan kepada kita ni untuk sedar dan untuk berubah daripada perkara-perkara yang jahiliah kepada perkara-perkara yang dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak.
macam kita sebut pada permulaannya tadi, banyak sangat berlaku penghinaan kepada agama Allah. Sebelum hari ni satu kelab komedi dah berkenaan dengan orang puang tu, maksudnya mula pakai baju kurung, pakai tudung, dah sekali masuk dalam satu kelab komedi, dah lepas dia bercakap, buang tudung, buang baju, pakai yang mendedahkan aurat. Penghinaan kepada agama Allah SWT. Jadi banyaklah, tapi kalau kita tengok hari ni dengan perkara yang ada dalam handset kita ni, sangat banyak perkara-perkara yang orang kata orang Islam kita sangat-sangat orang kata bermudah buat pengakuan dalam secara langsung, secara live dah. Kata Nabi sekian-sekian, agama Islam sekian-sekian. Dulu tak sangat dah, tapi dunia semakin canggih ni, umat orang kata manusia ni semakin berani nak mendedahkan apa yang ada dalam diri mereka dah. Dulu susah dah. Kita tengok orang komen dulu susah, dalam keadaan dulu pun dalam keadaan tak ingat kepada Allah pun, tapi tak berlaku perkara tersebut. Mungkin ada, tapi oleh kerana teknologi tak ada masa tu, senyap gitu lah tak. Tapi learning dengan teknologi yang ada, duduk depan headset, buka, cakap Islam gini-gini tak, aurat tak wajib tak. Siap kata macam tadi dah kita sebut tadi, hari ni tu dia kata Nabi Muhammad ni kafir tak. Dia sebut satu kenyataan yang kita sebut tadi, dia sebut Nabi Muhammad ni adalah kafir tak. Mungkin boleh tengok video yang ada tu, kita nak sebut pun tak tergamuk rasa. Tapi hakikatnya sebagaimana yang kita sebut, dengan kecanggihan yang ada dalam dunia hari ni, dah umat manusia terlalu berani untuk mendedahkan apa yang ada dah, apa yang ada dalam diri mereka. Sebab apa yang kita sebut, yang kita baca pada malam ni dah, 4 perkara ni memang Nabi sungguh-sungguh menyebut bahawa supaya kita mintalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berlindung 4 perkara. Yang kita ulang tadi adalah yang pertamanya seksa neraka, seksa kubur, fitnah zahir dan batin, dan juga fitnah dajjal. Ini perkara, 4 perkara yang kita kena ingat, yang kita kena sentiasa beramal dengan doa yang Nabi ajar kepada kita. Dan saya rasa doa ni bukan payahlah, doa yang orang kata kita masing-masing ingat belaka dah, cuma kadang-kadang kita terlupa dah, kita terlupa nak baca. Kadang-kadang nak gaduh kita tak ingat, kadang-kadang kita faham, kita dak erti nak kok bahasa Arab, doa ke bahasa Melayu pun tak ada masalah. Sebab Allah Taala ni dia terima belaka. Bahasa Melayu terima, bahasa Inggeris terima, India terima belaka. Tak. Jadi jangan bimbang. Tak pandai ke bahasa Arab, bacalah doa ke bahasa Melayu pun. Tak. Kalau kita tengok majlis-majlis pun, orang baca doa, dia baca kod Arab sikit aja, lepas tu kod dia baca kod Melayu lah. Tak. Sebab Allah Taala terima kan doa kita ni. Jadi jadi perkara ini, 4 perkara ini menjadi keutamaan dalam hadis ini yang menyebutkan kepada kita bahawa Nabi sangat menitik ataupun mengambil berat kepada umat dia. Tak. Sebab tu Nabi tinggalkan pesanan kepada kita supaya kita beramal dengan apa yang ditinggalkan. Tak. Ini di antara juga yang disebut dalam kitab ini berkenaan dengan kasih sayang Nabi kepada hamba-Nya. Dan kita tengok juga sifat Nabi pada hadis ini, Nabi tak, macam kita sebut tadi, Nabi dah angkat tangan pun berdoa kepada Allah supaya dengarkan. Itu di antara sifat Nabi sayang kepada sahabat. Dan bila diajar juga doa-doa ini nak menunjukkan bahawa kasihnya Nabi SAW kepada hamba, kepada umat dia, supaya kita terhindar daripada 4 perkara ni. Tak. Seksa neraka memang teruk sebagaimana kita sebut.
Jadi mudah-mudahan kita mengambil pengiktibaran dengan kisah yang diceritakan dalam hadis ini, yang Nabi gambarkan kepada sahabat-sahabat yang ikut rombongan dia ni, supaya sentiasa menjaga diri, sentiasa menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa menjaga perkara-perkara yang boleh yang boleh menyebabkan iman kita ni berada pada tahap yang teruk. Tak. Dan doa ni sebenarnya, apa yang Nabi ajar kepada kita adalah doa yang untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada 4 perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ini juga, perlu kita ingat bahawa dalam setiap perkara yang kita lakukan atas muka bumi ini akan diberi balasan sewajarnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah kita laksanakan. Sekiranya kita baik, Allah Ta'ala beri ganjaran yang baik. Sekira sebaliknya, kita akan mendapat sesaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini kadang-kadang kita sebagai hamba kita tak ingat. Kita leka dalam kita melakukan perkara-perkara dalam kehidupan, menyebabkan kita akhirnya dalam kehidupan kita, bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyesal. Tetapi penyesalan di akhir itu tidak akan berguna kepada kita bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa saya sebut demikian? Sebab hari ini, seperti mana yang kita selalu sebut, bukan setakat di luar rumah kita berhadapan dengan segala macam maksiat yang ada, tetapi di dalam rumah tersebut pun banyaknya perkara-perkara yang kita perlu hindari, supaya kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kata, "Dak nanti nak keluar rumah lah, ada maksiat." Kadang-kadang dalam rumah kita banyaknya maksiat yang perlu kita buang supaya kita dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan Allah Taala menerima segala amalan kita dan memberi keampunan segala apa yang telah kita perkara-perkara yang tidak baik ada dalam diri kita ni, Allah Taala ampunkan kita. Dan mudah-mudahan dengan doa yang Nabi ajar itu kita sentiasa amalkan, dan kita minta dengan Allah SWT supaya Allah hindari ke semua yang Nabi sebut dalam hadis tersebut. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan saya rasa sekadar sajalah pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Taala memberi petunjuk dan hidayah kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.